Okey, hai, Assalamualaikum. Bagi tuan-puan yang sekarang berada dekat uh, laman Facebook page bahagian pembangunan usahawan MARA. So, sekarang ialah sesi bersama dengan saya, nama saya Suraya Ali, dan saya akan kongsikan tentang topik Google My Business. Okey, jadi jom kita terus ke topik kita hari ni. Mungkin tuan-puan yang macam hari ni punya topik dia agak sedikit teknikal kan. Bila kita kata sedikit teknikal ni, tuan-puan perlukan laptop, perlukan handphone atau sekurang-kurangnya handphone untuk melakukannya. Walaupun begitu, bahagian pembangunan usahawan MARA dia sangat-sangat prihatin. Dia nak bagi rakyat Malaysia, usahawan ni boleh menjalankan perniagaan, boleh buat marketing biarpun berada di rumah walaupun ketika PKP. Jadi orang kata perniagaan kita tu taklah berhenti walaupun ketika PKP, dan pemasaran juga sentiasa berlaku. Mungkin sebelum kita mulakan, kalau tuan-puan tengok pada bahagian skrin sekarang ni, saya tunjukkan kira apa itu Google My Business lah kan. Macam mungkin yang dah ramai tahu, mungkin yang ada yang baru nak tahu. So, kita akan kongsikan apa itu Google My Business. Sebelum tu mungkin dalam beberapa minit yang terawal ni, kita boleh klik share. Contoh macam saya sendiri, saya klik share di page di FB sendiri. Jadi bila tuan-puan share, kalau dekat dalam Facebook ni, dia akan pergi dekat watch party. So, nanti kawan-kawan kita yang lain boleh tonton. Contohnya, cikgu buat sekarang. Okey, kalau tuan-puan tengok, kenapa senyap? Tak ada ke kan? Sekarang ni saya, Cik Su, sedang menge-sharekan link untuk kita nak belajar sekarang. Lebih kurang dalam 1 jam kita nak belajar Google My Business. Macam mana nak guna untuk buat pemasaran dalam kita punya perniagaan supaya orang tetap jumpa perniagaan kita walaupun sekarang ataupun mungkin selepas ni dia nak datang lepas dah habis dah PKP ni kan. Okey, teruskan share. Mungkin Cik sudah nampak ada Tuan Amiruddin Karim. Okay, nama saya Suraya Ali. Tuan-puan boleh panggil saya Cik Su. Dan saya sendiri pun akan bahasakan diri Cik Su. Dan bersama-sama MARA, beberapa kali saya melakukan training ataupun latihan dalam dunia dalam bentuk digital marketing. Tapi kelas tu masih berhadapan lah, orang kata masih di depan-depan, tapi ditakdirkan COVID berlaku kan, kemudian PKP berlaku, ditakdirkan PKP berlaku selepas 6 tahun ajar online marketing. Kini tibalah waktunya saya mengajar di online. Jadi kalau tuan-puan berada dekat skrin sekarang, Cik Su nak ajak tuan-puan klik share. Nak belajar Google My Business, kalau ada yang ada laptop terus, boleh buka laptop dia terus. Siapa yang ada phone sahaja, dia bolehlah install apps Google My Business. Tapi untuk training ni ataupun nanti sejam ni Cik Su tak tunjukkan lah tapi Cik Su akan tunjukkan cara menggunakan Google My Business menggunakan laptop. Tapi kalau dah pandai dekat laptop ni, nanti nak buat dekat handphone senang saja, insyaAllah. Okey, sebelum tu jom kita mulakan terus. Dah share dah. Okey, semua dah klik share, dah sharekan pada kawan-kawan. So dah ikuti pun page bahagian pembangunan usahawan MARA. Kalau bukan Cik Su pun ada beberapa, ada trainer, ada insan dalam industri yang berkongsikan pengalaman, tips, teknik, macam mana orang kata boleh buat kita punya bisnes ni. Orang kata somehow akan affected kan, but dengan perkara yang berlaku ni, kita tetap boleh mengharungi hari-hari ini, insyaAllah. Kalau bukan untuk kebaikan kita, kita boleh beri kebaikan kepada orang lain. Mungkin untuk sekarang ni, apa yang kita akan buat, okey tuan-puan, mula-mula kalau kita nak masuk Google My Business, kita kena type Google My Business lah kan. Tapi mungkin sebelum tu, Cik Su akan sentuh 3 perkara. Maksudnya untuk hari ni, yang pertama ialah apa itu Google My Business kan.
Kemudian kita akan belajar cari install dia kan. Itu yang pertama lah, apa itu dan install ataupun buka account lah Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar apa yang perlu diisi dalam tu Nombor 1 ialah macam mana nak install, apakah itu dan macam mana nak buat. Kedua ialah apa yang perlu diisi, boleh. Dan yang ketiga ialah kita akan tengok kesesuaian. Cikgu akan tunjukkan cara mudah buat website menggunakan Google My Business. Okey. Sebelum tu pun kawan-kawan dah ramai yang berada dekat Facebook e-usahawan dan juga Facebook. Ni bahagian pembangunan usahawan MARA. Bila dah berada dekat sini, kena klik share lah. Sebab kalau kita klik share, kawan-kawan kita yang mungkin sebelum ni tak pernah tahu, boleh belajar lagi jadi pandai. Siapa yang dah pernah tahu, dia improvekan dia punya Google My Business dan dapat lagi banyak jualan Okey, apakah itu Google My Business Ini semua tuan-puan dah tinggal dah share kan? Cik Su nampak ada Dr. Azura, Fairuz, Faris, Jahar. Okey, ada individu yang Cik Su letak dalam watch party Cik Su. Jadi bila dalam watch party, komen dia tu terasing dengan di Facebook page pembangunan usahawan. Jadi Cik Su macam, kalau boleh, tuan-puan boleh pergi ke bahagian pembangunan usahawan MARA dan boleh tinggal soalan dekat situ Soalan boleh, cadangan pun boleh, nak bagi jawapan pun boleh. Senanglah Cik Su, dah ada jawapan dekat situ kan. Okey, teruskan berkongsi. Macam mana nak kongsi? Kalau ada yang macam mana saya nak kongsi Cik Su? Macam mana nak kongsi? Masuk dulu ke bahagian pembangunan usahawan. Kemudian klik share. Tapi kalau ada individu yang Cik Su, saya nak guna WhatsApp ni. Kawan-kawan saya semua dalam WhatsApp. Macam mana saya nak sharekan link ni? So tuan-puan just klik sahaja dekat ada button 3 tu, copy link. Siapa yang menggunakan phone, copy link. So masukkan grup tu, masukkan semua dalam grup yang tuan-puan nak share. Sebab kadang-kadang kita ni ada grup kita ada grup usahawan. Cik Su ada dewan perniagaan usahawan kecil. Kalau tuan-puan nampak, kenapa Cik Su duduk pandang sana sini ni handphone Cik Su. Jadi Cik Su nak tengok soalan-soalan tuan-puan jadi kalau macam tidak, nanti Cik Su tak nampak komen ni. Cik Su pun berkecil hati kerana tiada komen. Tak ada soalan, tapi sebenarnya berbesar hati sebab diorang faham lah kan. Nanti kita belajar kejap je. Sekarang ni tengah nge-share. So bila tengah nge-share, Cik Su tak naklah cakap lagi, nanti tertinggal. Jadi bila macam ni barulah boleh Cik Su sharekan. Sekejap Cik Su masukkan. Okey, berlangsung sekarang kita cakap berlangsung sekarang lah. Sebab kalau tak tengok live, dia macam tengok rakaman dekat YouTube lah yang Cik Su dah cakap lama kan. Tapi kalau tengok live ni, bolehlah tanya soalan, bolehlah nak tinggal nak tinggal komen pun boleh, nak bagi cadangan terus pun boleh. Okey, so masuk dekat bahagian pembangunan usahawan MARA dan share. Ada Faizah dan share. Apa tajuk? Subhanallah, bagusnya apa tajuk? Hari ni Google My Business Okey, jom kita terus yang pertama. Tadi Cik Su kata nak kongsi 3 perkara kan. Okey, perkara pertama, Cik Su pun tulis kat sini. Tulis dulu, nanti senang tuan-puan tengok. Tuan-puan, Cik Su rasa tuan-puan akan melihat skrin Cik Su. Jadi maksudnya jadi tak ada rahsia lah kan. Tak apalah, tuan-puan tengoklah. Okey, sekarang Cik Su masuk ke dalam Facebook bahagian pembangunan usahawan. So, dekat sini video ni ada scroll ke bawah. Kemudian akan adalah wajah Cik Su. Wajah Cik Su ni kecil lah kat sini. InsyaAllah tuan-puan kenal lah yang kecil ni kan. Kalau yang tengok dekat depan dia besar lah, tengok dekat sini dia kecil. Dan tuan-puan sharekan dekat situ dan tinggalkan komen. Thank you yang tinggalkan dekat sini So Cik Su tulis di bahagian komen nombor 1 apa kita akan cover. Apa itu tu sikit je. Apa itu Google My Business.
dan juga cara membuat akaun, cara mempunyai akaun lah cara mempunyai akaun. Okey, nombor 2 ialah bagaimana ataupun tips untuk mengisi Google My Business kita. Dan yang ketiga, website ringkas cepat. Website cepat siap di Google My Business. Rugilah kalau kawan-kawan kita dah rugi kalau kita tak nak sharekan video Cik Su ni. Cik Su dah nampak 20 share. Cik Su nak kongsi 3 perkara. Kalau tak banyak share, nanti tengok satu perkara je pula kan Cik Su sharekan. Jadi kita banyak-banyak sharekan sebab semua ni sangat penting. Okey, mari kita terus mulakan Okay, bila kita kata Google, bila kita kata online marketing, nak belajar lah online marketing. Siapa yang dengar kan pengumuman, baca paper, government, kerajaan, PM, dia nak highlight kan kepada 3 perkara. Satu kerajaan, satu ialah pendidikan, dan satu lagi ialah dagang. So sebagai usahawan, so macam kita belajar ni lebih kurang sort of pendidikan, lebih kurang, tapi sebenarnya sebagai usahawan kita lebih ke arah dagang. Dagang ni maksudnya perniagaan ataupun transaksi bisnes tu berlangsung di internet. Bila perniagaan tu sendiri diluaskan, ada operasi ke, admin dia ke, HR ke, akaun dia ke dekat internet, pemasaran ke, jualan ke kan. So terpulang. As usahawan kadang-kadang kita kena tengoklah part mana yang boleh kita online kan, yang boleh di kan. Itu stand for elektronik So boleh di kan, dan part mana yang mungkin boleh di partial, separuh di kan. Okey, so ini ialah Google My Business. Bila Cik Su mengajar kelas kan, setiap hari Cik Su ada kelas usahawan. Kelas usahawan ni kelas percuma juga untuk semua rakyat Malaysia. Cuma hari ni percuma juga. Cuma hari ni 1 jam je. Siapa yang nak 6 jam bersama dengan Cik Su, kelas percuma boleh tengok dekat Suraya Ali. Ada dekat bawah ni ada laman web. So kita akan terus cerita apa itu Google My Business sebab orang dia nak tanya apa benda itu kan. Google My Business ialah satu, Cik Su boleh kata satu kelebihan ataupun hadiah ataupun yang sedang Google lakukan sekarang. Dia nak bagi kepada especially usahawan, tapi Google My Business ni tetap boleh digunakan oleh individu yang mungkin dia tak jual produk tapi dia jual services. Contoh dia kan, ataupun dia jual services tapi bukannya tapi dalam bentuk blog. Contohnya portal kan, pun boleh juga. Mari kita cari satu contoh. Biasa orang cari kedai makan lah tapi sekarang orang dah jarang cari kedai makan. Kita Google, kita nak cari pack food lah pack food. Katalah Cik Su di Shah Alam kan, pack food Shah Alam contoh. So bila kita kata Google ni maksudnya otak orang tu otak audience. Macam mana mindset audience bila dia berfikir. Ada audience dia akan cari delivery Shah Alam contoh dia kan. Tapi Cik Su bila kata tak nak masak lah kan, nak beli bungkus je lah, ini yang Cik Su fikirlah pack food. Mungkin juga food delivery Shah Alam. Siapa yang dirasa macam Cik Su boleh tak bagi contoh bisnes saya? Kalau tuan-puan nak Cik Su bagikan contoh tuan-puan tinggal dekat bahagian komen. Jadi bolehlah Cik Su menggunakan tuan-puan menggunakan sebagai contoh. Kalau tidak Cik Su akan cerita pasal makan je lah dekat sini. Okey, so dekat sini bila kita cari pack food Shah Alam, kita nampak dekat bahagian atas ni, memang atas sungguh ni akan ada, dia ada Food Delicious, Hermanos, Food Tree. Inilah Google My Business. Jelas yang dekat bahagian atas ni lah Google My Business. Okay, so soalan dia akan jadi macam ni. Cik Su, macam mana saya nak ada bila Google keluar je saya naik dekat first page? Dia ada beberapa cara. Pertama sekali ialah kena ada website. Website ni buat sendiri boleh, nak upah orang pun boleh. Itu pertamalah. Dan cara yang kedua antaranya yang ni lah Google My Business. Cara yang ketiga buat iklan, dan tuan-puan punya iklan akan berada ada tulisan ads. Macam untuk keyword ini tulisan macam ni, nampak ada AD. Kalau tuan-puan mungkin kecil sangat skrin tu, tuan-puan boleh tengok sendiri dekat skrin tuan-puan ada tulis AD tu, maksudnya dia bayar iklan lah So 3 cara macam mana nak
3 cara macam mana supaya kita punya website naik dekat first page. Okey, siapa yang dapat, maksudnya, oh saya faham cikgu. Cikgu nak minta tuan-puan tinggalkan dekat komen 3 cara. 3 cara, soalan dia 3 cara macam mana nak naik first page Google. Okey, tinggalkan dekat komen. Nanti cikgu kena bagi hadiah lah kot kan. Kalau cikgu dapat pergi ke pejabat pos, nanti cikgu akan postkan hadiah. Jadi cikgu masih menunggu jawapan. Sementara menunggu jawapan, cikgu teruskan. Sebab jawapan tu cikgu dah berikan, cuma tinggal tulis je dekat bahagian komen. Okey, so sekarang apa yang kita akan buat, kita dah jelas. Oh, maksudnya kalau orang cari apa-apa je ke cikgu, apa-apa sahaja. Tapi kalau boleh orang cari ni dia 3 perkara. Tadi 3 perkara macam mana naik dekat Google kan. Sekarang ni cikgu terangkan 3 perkara kata carian yang kita nak orang cari kita. 3 carian yang kita nak orang cari kita. Okey, nombor 1 tadi cikgu tulis dekat sini. Kuis lah, kuis. Kuis. 3 cara naikkan page kita di Google. Okey, itu soalan pertama. Kuis pertama. Oh, cikgu nampak Faiz dah reply Azian dulu. Jadi lagi awal lagi boleh dapat hadiah lah kan. 3 cara naikkan page kita di Google. Betul ni jawapan Faiz dan juga jawapan Azian tadi. So dah ada yang jawab. Okey, sekarang pula yang kedua pula. Dengar baik-baik ni belum kuis lagi, jawapan dulu baru kuis. Yang kedua, apa dia 3 keywords yang 3 keyword ni kata kunci lah. Key tu kunci kan. 3 keywords yang kita nak orang cari tentang bisnes kita. Maksudnya apa yang kita nak orang type supaya apa yang kita nak type dalam handphone kita, apa yang kita nak type dalam website kita supaya bila orang Google tu cari. Contoh-contoh nanti bila cikgu bagi contoh tuan-puan akan faham. 3 keyword yang kita nak orang cari tentang bisnes kita. Okey, yang pertama kita nak orang cari brand kita. Contoh dia Contoh dia, brand dia. Ada tak orang nak tinggalkan brand? Kalau cikgu punya sesi di laptop ni, dia akan tunjukkan latest comment. Jadi macam dia menenggelamkan komen-komen sebelum ni. Tapi di handphone, InsyaAllah cikgu boleh nampak latest comment kan. Jadi ada tak yang di sini, kalau yang cikgu, jadi kalau tuan-puan dah tinggalkan komen dan cikgu tak nampak ataupun tak baca, jangan kecil hati. Nanti cikgu akan go through sekali lagi dan cikgu akan mungkin dah lepas habis cikgu akan go through, cikgu akan reply. Nombor 1 ialah brand. Ada tak orang yang nak bagi brand dia untuk cikgu cari? Kalau tak ada, cikgu teruskan Contohlah brand. Contoh brand ialah kita ni ada kedai. Nama kita, cikgu bagi contoh Luna Tots lah bisnes cikgu. So, sebab belum dapat lagi nama brand yang nak dicari. Bila orang cari Luna Tots, kita tu maksudnya website kita, Facebook kita sepatutnya berada di page pertama. Nombor 1 ialah brand. Kita nak orang cari brand kita, kita keluar dekat first page. Kita mesti ada brand kan? Sebab tu kita kena ada brand. Kita memang nak, even kita lahir pun mak ayah kita bagi nama. Dah bagi brand. Macam tu lah juga bila kita buat satu bisnes, dia tak boleh lah nama apa ni. Oh, baby lahir nama apa ni? Nama dia manusia. Dia katakan, mungkin ada nama samaran, girl ke boy ke kan, tapi dia still ada nama. Sama juga bila kita buat satu bisnes, tak boleh lah nama dia ni apa ni, kedai makan apa, kedai makan Shah Alam. Dia tak boleh lah nama dia kedai makan Shah Alam, dia mesti ada satu nama kan. So apakah brand kita tu yang kita nak orang Google, kita nak bila orang Google, kita keluar dekat first page. Boleh tu pertama, brand. Yang kedua, kita nak bila orang Google kita punya servis siapa yang tadi cikgu sudah nampak, ada kedai gunting rambut kan, construction. Tadi brand nombor 1. Kalau macam Dr. Azura,
maksudnya brand Dr. Azura Hashim. Bila orang cari tu Dr. Azura punya website, Facebook, kena naik first page. Contoh Suraya Ali. Suraya Ali Cik Su lah yang tengah cakap dengan tuan-puan ni kan, pada pukul 11 pagi. So sepatutnya naiklah website Cik Su, naiklah Cik Su punya gambar kan. Yang lawa ni bukan Cik Su lah, yang ni Cik Su yang lebih lawa. So sepatutnya naiklah video-video kita. Okey, tu brand. Yang kedua, bila orang Google kita punya servis. Siapa yang ada servis dekat sini? Cik Su tengok kalau ada yang tinggalkan komen construction, produk kosmetik. Okey, kalau construction orang tak cari. Okey, business spa lah ya. Hanis business spa. Hanis kena tengok macam mana orang fikir. Contohnya business spa, orang akan cari orang lah, kalau Cik Su pengguna akan cari spa mobile Shah Alam. Kalau Cik Su duduk Shah Alam kan, dia mesti nak berburu lokasi. Sebab lagi-lagi dengan PKP, dengan COVID, kepentingan SEO local. SEO ni Search Engine Optimization. Macam mana nak naik first page dan berbentuk local. So Google My Business ialah SEO for local. So bila orang cari, sepatutnya Google My Business Hanis berada di sini. Ni ada Edgelog, Kalisha Mobile Spa, dan juga barulah website, Facebook, gambar, video. Okey, ini servis kita. Yang ketiga pula ialah masalah yang kita selesaikan. Pertama brand, kedua servis, ketiga masalah yang kita selesaikan. Contohnya masalah yang kita selesaikan, tadi ada Cik Su nampak ada construction kan, tapi construction ni Cik Su tak tahu construction ni apa. Boleh tak Cik Su kata, tapi Cik Su nampak dia punya brand bumi lantai construction ni katakanlah repair tiles. Boleh tak kan? Masalah, maksudnya orang akan cari repair tiles. Cik Su tak berapa pandai lah. So repair tiles pecah dan masih lokasi Shah Alam. So bila kita cari, sepatutnya kalau kita ni menyediakan servis repair tiles, bila orang cari Google My Business, kita patutnya duduk dekat atas. Dia bagi 3 je tau. Dia tak bagi 13, dia tak bagi 30. Dia bagi 3 je paling top duduk kat atas ni. Jadi kalau soalan dia ialah, Cik Su, okey saya dah faham dah ni Google My Business. Semangat dah. Sekarang macam manalah saya ni nak jadi dekat top 3 ni Cik Su. Pertama sekali tuan-puan kena share lah video ni. Sebab bila orang yang share, dia dapat lagi banyak pahala, lagi banyak ilmu, lagi banyak, lagi berseri-seri, lagi bisnes lagi banyak. Jadi biar orang lain ramai-ramai tahu. Rugilah saya share Cik Su. Kalau saya share nanti dia orang pandai juga. Lepas tu dia orang pandai, keyword tu saya berebut. Tak, dia janji dia, kan Tuhan janji, kita bagi, kita dapat lagi banyak. So believe dengan janji tu memang kena share banyak-banyak kan. Ada orang, alah Cik Su tak apa, Cik Su tak cakap pun saya dah share dekat 30 page saya. Tahniah Okey, so nombor 2 dah share, nombor 2 tuan-puan kena daftar Google My Business. Jadi kita akan masuk, macam mana nak ada account ni Okey, mari kita mulakan. Nombor 1, okey sebelum tu jawab kuis dululah. Siapa yang boleh jawab kuis? Apa yang Cik Su nak kata? Soalan Cik Su tadi, apakah 3 perkara yang kita ni kena ada supaya bila orang Google, kita punya Google My Business, kita punya website, kita punya Facebook, kita punya IG naik dekat first page. 3 perkara. Cik Su nampak Faiz dah reply dah. Pandainya Faiz boleh tukar cikgu lah dah. Faiz jadi cikgu dah. Okey, pandai. Thank you so much. Nanti tunggu Cik Su post. Kuih raya Cik Su tak pandai buat, nanti Cik Su cari sesuatu untuk yang dah jawab soalan. Kemudian kita teruskan. Okeylah Cik Su, dah lah Cik Su, cepatlah saya nak buat ni. Okey, jom kita buat. Siapa yang dah ada bila Cik Su tunjuk ni, walaupun dah ada, janganlah dibiarkan Google My Business kita tu begitu saja. Sebab bila kita biarkan nanti tak naiklah dekat first page kan. Orang yang baru belajar yang terus naik sebab dia buat. Kita tak buat dah, tak jadilah So siapa yang pula baru nak buat, maksudnya Alhamdulillah tuan-puan tak ketinggalan. Nasib baik bahagian pembangunan usahawan benarkan Cik Su buat tajuk Google My Business ni. Bukan benarkan, sebenarnya dia yang encourage sangat tajuk ni nak bantu usahawan kan. Thank you kepada bahagian pembangunan usahawan Mara. Okay, kena thank you lah. Berterima kasih, nanti boleh dapat lagi banyak kelas kan. Okay, sekarang kena ingat satu Google My Business dicadangkan. Cik Su cadangkan satu Google My Business mempunyai satu email.
yang lain khas untuk dia. Cadangan Tapi ada orang dia pandai, Cik Su, tak apalah Cik Su, satu email, guna je email Suraya Ali tu, buat je bisnes 10 bisnes, ada location, pun boleh juga. Tapi Cik Su bagi cadangan ni, tak nak kata best practice, tidaklah juga best practice untuk Cik Su. Maksudnya bila kita ada bisnes yang berbeza, kalau boleh email kita tu Suraya Ali, kalau kita ada email, biarlah email tu mungkin untuk kegunaan kerja ke, peribadi ke, terpulang kan. Tapi kalau nak bisnes Luna Tots, dia ada satu email dan email itu mendaftarkan lokasi kedai kita yang Luna Tots tu. Business Google My Business. Kalau tuan-puan Cik Su, saya punya bisnes nama ABC. Kalau tuan-puan nama ABC, buatlah satu email ABC. Boleh? Thank you so much yang menonton. Cik Su betul-betul thank you daripada hati. Nak cakap tak pandai macam dalam Spotify tu. Cik Su suka dia punya ucapan terima kasih. Thank you for listening us, dia cakap kan. No, really thanks. Dia cakap you could be listen to the cassette, macam tu lah dia katakan, but you listen to us, dia kata. Maksud kita ada pilihan lain, nak dengar radio ke, nak dengar cassette ke, nak dengar tape ke, tapi kita still listen to Spotify. Same goes to tuan-puan ada pilihan, nak bukanlah main Facebook, nak update Facebook ke, nak join kelas ke, nak baca paper ke, nak buat kerja, tapi still listen to Cik Su sebab nak share dekat kawan-kawan. Okay, so berbalik kepada apa yang Cik Su cakap tadi, satu email ABC untuk bisnes ABC. Bisnes XYZ, kalau XYZ tu brand email XYZ. Sebab sekarang pun nak buat email dah senang. Buat je. So, bila Cik Su cakap macam tu, kalau rasa macam, kalau macam tu saya kena buat email dululah Cik Su, terpulang. Kalau tuan-puan, kenapa, reason, dululah kan, Google My Business ni dulu, kalau kita daftar guna Suraya Ali, bila kita ada bisnes, let's say Luna Talks. Kadang-kadang kita rasa bisnes tu kecil je. Kita rasa, alah saya seorang je Cik Su, biar je lah guna email saya. Tapi nanti ada satu momen kita ada team. Jadi kita kena bagi kita punya email dan kita punya password. Dia bukan pasal percaya atau tak percaya. Dia pasal kadang-kadang kita ni dah berusia, dah lupa password. Jadi password email itulah password, Maybank to you itulah password, CIMB Click itulah password. Nak masuk rumah, contoh kalau rumah ada password lah kan. Tapi kalau kita betul-betul ada email Luna Tots kepada Luna Tots, ABC kepada ABC. Kalau kita ada salon, email salon punya email, barulah kita macam senang bagi je username dengan password kepada individu ataupun team member kita. Okay, sekarang dah boleh masuk dah. Siapa yang perlu create email, create dululah. Siapa yang tak nak Cik Su, saya tak nak buat apa-apa, saya nak tengok Cik Su ajar je sekarang ni. Nak tengok pandai ke Cik Su ni ajar? Mestilah pandai kan. Okay, so Cik Su ada nampak tuan-puan yang dah menonton, ada Dharma, ada Nufami, ni semua ada dekat Facebook Cik Su. Siapa di Facebook Cik Su? Cik Su cadangkan tuan-puan pergi ke bahagian penguasaan. Apa pun penguasaan? Bahagian pembangunan usahawan MARA. So dekat situ sebab Cik Su boleh nampak message tuan-puan di sana. Sebab dia asingkan, Facebook ni dia asingkan message dekat watch party lain, message dekat live lain. Nanti Cik Su duk sebut yang dekat live ni je, tak sebut dah tuan-puan. Pergi bahagian pembangunan usahawan MARA. Selain daripada Cik Su ada banyak lagi trainer-trainer lain dan juga usahawan yang live dekat situ. Okay, so bila kita dah masuk, kita pun klik Bila kita klik, kat sini ada sign in. Ada sign in dan ada manage now. Siapa yang baru nak buat, kena pergi dekat manage now. Ataupun siapa nak sign in dulu pun, sign in ni guna dia untuk orang yang baru nak, bukan baru, dah pernah ada. Ada orang, Cik Su, saya tak ingatlah saya pernah ada ke tak. Cubalah sign in, masuk username dengan password dan cuba create. So sekarang, Cik Su boleh klik manage now dan tuan-puan akan dapati Cik Su terus keluar kepada Google My Business Cik Su. So itu ialah satu, nak kata kelemahan tu, kelebihan di mana kita punya laptop ni dia simpan data-data kita, maksudnya email kita, kita punya nombor telefon, macam nak mudahkan kita lah, masuk je terus ada kan. Tapi ini dalam kes ni sebab Cik Su ada. Kalau tuan-puan yang belum ada, maksudnya belum ada Google My Business. Sekejap Cik Su nak cuba buka yang incognito dan Cik Su nak tengok sekejap tuan-puan dapat tak tengok. Okey, sekarang Cik Su sedang membuka incognito. Sekejap tuan-puan.
Okey, tak apa. Cikgu kembali Okey. Kalau tuan-puan sedang tengok, maksudnya cikgu tengah buat apa kan? Apa yang cikgu sedang buat sekarang ni ialah cikgu nak bayangkan tuan-puan yang tak pernah ada apa-apa lagi. Bila tuan-puan tak pernah ada lagi, tuan-puan punya skrin tak sama macam cikgu ni lah. Tuan-puan ni akan tuan-puan akan bila klik je dekat Google My Business tadi tu, kita try balik Google My Business. Klik je dekat sini. Okey. Bagi pengguna laptop, dia kena pastikan dia berada dekat akaun yang mana Tadi bisa waktu cikgu bermula, cikgu tak pastikan cikgu dalam akaun mana. So, dia masuk dekat akaun Gmail yang sedia ada. So, bila dah pastikan kita dekat akaun mana, so barulah kita klik dan kita create new Google My Business. Okey, untuk contoh ini cikgu pesan je lah pesan. Cikgu tak dapat nak tunjukkan, sebab kalau cikgu tunjukkan maksudnya cikgu kena buat satu email baru, baru boleh tunjukkan. Buat masa ni cikgu punya email semuanya telah digunakan. Cikgu try yang ni sekejap. Sekejap tuan-puan. Sebab itulah email ni dia setiap email tu dia boleh attach dengan Google My Business. Jadi bila tuan-puan masuk je lain kali dia dah ready, dia dah ingat. Okey, mari kita tengok balik Cikgu reset balik lah. Okey, tuan-puan yang bersama cikgu tadi, kenapa tadi tu macam buka email ni tak boleh, sebab email-email tu telah ada Google My Business. Email ni email lama cikgu, email Luna Talks, tapi tak ada lagi Google My Business. Jadi bila cikgu type Google My Business, dia akan keluarlah macam ni. Kalau macam tadi tu semua email tu bila cikgu type je Google My Business, dia terus keluar yang dah pernah ada. Jadi ingat rules pertama. Rules ni maksudnya undang-undang Undang-undang pertama bukan undang-undang, cadangan. Undang-undang tu kalau tak buat macam PKP kena tangkap kan. Masuk penjara. Ini cadangan. Cadangan ialah email ABC untuk bisnes ABC. Baru senang nak ingat nanti susah. Okey, bila orang first time type Google My Business, terus masukkan bisnes kita. Katalah bisnes kita, cikgu buatlah sini Luna Thoughts. Okey, so cikgu pun klik dekat create my business tadi cikgu patah balik sebab kadang-kadang peserta cikgu dia tertinggal step ni. Dia dah tulis nama bisnes, jangan tulis Luna Thoughts tulis nama bisnes tuan-puan. Dia dah tulis nama bisnes dia pun klik tempat lain. Tak keluarlah cikgu, dia katakan ini ke cikgu bawah ni kan? Tak, tuan-puan tarik balik sampai keluar macam senarai ni, kemudian klik. Bila tuan-puan klik, dia akan macam loading, kemudian next. Bila dah loading lagi, teruskan lagi. Dekat sini tricky sikit aja, iaitu business category ni tuan-puan kena tulis. Business category ni tuan-puan kena tulis anything yang mungkin related. Contohlah cikgu breastfeeding contoh kan. Bila type breast pump lah cikgu, saya breast pump. Tak adalah breast pump, breakfast adalah dia cakap kan. Tuan-puan kena ambil kategori yang lebih luas. Contohnya kita cuba baby baby shop. Dulu-dulu cikgu suka tak suka. Cikgu bukan baby shop, cikgu ajar breastfeeding, mak punya shop. Macam tu lah. Tapi that's how the world works. Dia kena works by category lah. Dia tak boleh lah bagi kita ni. Siapa yang tailor, dia type tailor tak jumpa kan. Contoh kita try tailor. Tailor adalah apa lagi yang tak jumpa? Mungkin ada yang tak jumpa, ambil lah yang berkaitan macam dia orang jual baju, saya jual baju cikgu. Yang ni dalam ni fashion designer, saya bukan fashion designer. Ambil lah kedai clothes ke, ataupun kalau susah sangat ambil shopping, ambil retail, kedai retail. Siapa yang berniaga secara retail, contoh dia kan retail kalau ada lah. So macam cikgu ambil lah baby, sebab itulah yang paling hampir. Ingat yang ni. Ini ialah kalau kita tak nak orang nampak lokasi kita. Selalunya kita kalau kita ada kedai, kita naklah orang nampak kan. Kalau kita tak nak orang nampak, kita tak payah, kita pilih no. Okey, so sampai dekat sini kita ambil. Ni kena bubuh alamat lah Cikgu patah balik belakang dulu. Cikgu nak pilih no lah So, bukan tak nak bagi alamat. Cikgu dah ada dah yang lain yang ada alamat kan. Next lagi. Kategori dia baby.
Kalau tuan-puan ada soalan, tuan-puan boleh tanya soalan. So, cikgu boleh tengok dekat bahagian skrin dan cikgu boleh jawab kepada tuan-puan ni. Kalau tak, cikgu akan berceritalah kepada tuan-puan sampailah habis waktu dia kan. Sehinggalah bahagian pembangunan Usahawan Mara kata sudah cikgu sudah. So, kita klik lah no, tak nak display alamat. Yang ni kita boleh klik next, optional sahaja. Kita pilih Malaysia. Cikgu consider kita nak berniaga di Malaysia lah Ini boleh masukkan nombor telefon. Contohnya kita nak masukkan nombor telefon kan. Masukkan dan I don't need a website. Siapa yang ada website dia nak bubuh. Cikgu saya ada lah. Bubuhlah website. Siapa ada, siapa tak ada. Jangan risau-risau. I don't need website Kemudian nak update tak pilih yes sebab Google akan hantar email berapa orang dalam sebulan cari kita Kemudian finish. Macam tu je. Kalau selagi ada button warna biru tu, selagi itulah tuan-puan klik Klik sampailah dia kata okey, sekarang surat ni nak verify dekat mana. Yang ni tuan-puan kena tulis betul-betul Ada orang dia nak secret. Cikgu tak naklah bubuh nama alamat rumah dia kata kan. Okey, tak nak bubuh alamat rumah, bubuh alamat office. Tapi alamat rumah pun tak apa. Tadi kan tuan-puan pilih macam mana nak macam mana tak nak display. Jadi dia tak adalah display. Dia nak hantar surat ni, takkan kita nak secret dengan postman. Saya nak hantar surat ni, tak boleh secret kan. Kenalah bagilah kat dia Okey, so bagi tahulah lokasi kat mana, postcode, bagi tahu postcode. Kemudian bandar Selangor lah kan. Bandar Baru Bangi contoh masukkan. Kemudian negeri ni kenalah bubuh Selangor. Okey, pastikan alamat ni ada orang ada orang tu maksudnya ada orang terima. Ada orang peserta cikgu dia ada office dekat Kelantan. So dia nak daftar kat office dia dekat Kelantan. So bila dia daftarkan, tapi office dia tutup sekarang kan. Tapi it's okay pun, dia akan surat tu akan hantar. Cikgu apply pada 3 April sampailah sekarang dah dekat. Dia nak masuk Mei tak dapat lagi. Dia janjilah 14 hari tapi dia bagi tahu due to COVID dia lambat kan. So alamat tu ada orang tu orang boleh datang ambil. Dia bukannya surat berdaftar tu, dia surat biasa je. Dia tinggalkan kat kita. Lepas tu kita ambil lah So kita boleh tulis nama. Mula nama kita. Nak alamat rumah kena ada nombor rumah untuk dia hantar Okey, dah hantar. Dia tulis Syarah dah buka ni cikgu. Cepat ajar bagilah lama sikit Syarah. Orang berpuasa kena sabar. Puasa tak ni? Kalau puasa sabar. Okey, sampailah dapat surat macam ni. Dapat surat tu maksud dia ada lori menghantar postcard. Nanti dia hantar postcard ke alamat ini dia kata Kemudian continue. Okey, sekarang dah siap. Okey. Siapa yang maksudnya cikgu kalau dulu saya rasa saya macam pernah buat lah cikgu. Macam mana? Kena pergi dekat yang awal cikgu ajar tadi, pilih sign in. Masuk email, masuk password. Cikgu saya nak tukar alamat boleh tak? Boleh, sama juga. Kena email, masuk password. Pun boleh tukar alamat Cikgu saya nak keluar macam mana? Nak keluar senang je, pangkal tepi ni. Cikgu saya masih nak stay macam mana? Marilah stay bersama Okey. Ini dah siap tak? Cikgu dah melunaskan janji yang pertama tadi. Janji pertama cikgu tadi ialah macam mana cara buat akaun. Cikgu ada lagi 2 janji ni. Macam mana dah 11.40? Kalau tak sempat janji cikgu ketiga tu, cikgu janji itu cikgu capati je lah. Kita buat dekat mungkin dekat satu ruang lain ke kan. Kalau dibenarkan cikgu habiskan Tapi tuan-puan dapat tak manfaat ni? Cikgu tanyalah, senang ke susah buat Google My Business ni? Tak best soalan tu. Quiz. Okey, quiz cikgu ialah untuk ini quiz cikgu ialah quiz ketiga lah. Quiz ketiga ialah apa cikgu punya quiz tadi ialah okey. Boleh tak saya masukkan alamat tak betul? Kerana saya tak nak alamat saya diketahui. Boleh tak saya masukkan alamat shipping postcard. Di atas postcard ada 6 kod dalam tu. Kerana saya tak nak alamat saya diketahui. Okey, ni soalan dia. Macam senang soalan kuis ni. Okey.
Apa ni? Ada tulis ZBPU is watching. Ya, ZBPU jangan only watching, sharing. Share. Klik share. Cikgu nak orang watching, orang share, orang buat. Banyak benda kena buat. Okey, Marlina, thank you. Dia kata terbaik. Mestilah Marlina. Kawan siapa? Kawan Marlina kan? Kemudian, tuan-puan terus tinggalkan komen. Tak boleh nanti postman tak sampai. Tak boleh pandai. Nanti tak dapat surat pengesahan. Jawapannya tidak. Tuan-puan jangan secret ya. Ada orang dia tulis secret. Dia kata, Cikgu dah ajar ni. Berbuih-buih mulut cikgu dah bulan puasa. Air liur pun dah habis kan. Dia cakap, dia boleh kata kan. Bukanlah boleh kata jahatnya cikgu tak. Cikgu faham. Cikgu pun kadang-kadang tak faham. Cikgu ajar kan. Tapi cikgu boleh tak saya tak nak buat. Janganlah tak buat. Kalau tak buat, nanti kita tak keluar kat Google My Business. Kalau tak keluar kat Google My Business, macam mana orang nak jumpa? Macam itulah kan. Ya juga dia kata. Meniaga kenalah bagi tahu. Nanti bagi tahu pun tak bagi tahu. Lepas ni boleh cerita kat kawan-kawan. Siapa yang kau ada tak Google My Business? Tak ada. Insya-Allah rugi. Sekarang ni Google tengah naikkan Google My Business. Kau kena buat. Kau kena masuk bahagian penguatkuasaan bahagian pembangunan. Okeylah, penguatkuasaan usahawan pun bolehlah. Penguatkuasaan usahawan. Bahagian pembangunan usahawan Mara, kau masuk kat situ, kau tengok live Puan Suraya Ali, cikgu, dan dia ajar. Dia membebe. Kau jangan fast forward, kau dengar je semua tu. Cakap macam tu. Okey, so bila dah sudah, cikgu teruskanlah untuk janji yang kedua. Ini cikgu ajar sikit je lah. Nanti kalau cikgu ajar semua, tuan-puan dah tak jumpa cikgu dah. Saya kalau sikit nanti cakap, cikgu saya nak lagi. Ada lagi kan. Okey, taklah, sebenarnya bukan nak juga ajar, cuma cikgu ada lagi lebih kurang 20 minit berbaki untuk janji kedua. Janji kedua ialah macam mana nak naik dekat first page. Maksudnya cikgu, okey saya dah buat dah ni, dah sama dah sebiji macam cikgu. Siapa nak dapat skrin macam cikgu ni, dia kena log in email dia kena masuk password. Jadilah keluarlah macam cikgu ni. Type Google My Business jangan tak type pula. Dah keluar. Kemudian cikgu dah nak tanya ada orang angkat tangan kan. Nanti macam mana saya nak isi? Selepas saya dapat postcard tu, cikgu dah dibawa angin lalu. Cikgu tak reply saya dah kan. Okey, ni memang cikgu ajar siap-siap supaya tuan-puan cari cikgu tak jumpa pun masih boleh buat. Pergi dekat home. Dia ada tulis banyak tau tepi ni. Home, HOME. Kemudian ada warna kuning ni, dia tulis pending verification. Bahasa Inggerisnya cikgu pun tak adalah pandai, tengah belajar juga, tapi sebab baca kan pending verification, jadi pandailah kan. Tuan-puan pun pandai insya-Allah. So klik dekat situ, learn more. Sorry tuan-puan, kejap cikgu tutup balik. Okey, so dekat sini masih pending verification. Dekat cikgu punya skrin sekarang ni, dia tak tulislah pula masukkan nombor kod sebab dia tahu cikgu baru buat kod. Jadi kalau tuan-puan yang baru masuk pun dan masuk dan tengok, cikgu tak ada pun saya punya kan. Ni cikgu buka satu yang lain walaupun tuan punya. Cikgu ulang. Siapa yang baru buat tadi? Baru je tadi. Pergi dekat home, dia tak, walaupun dia tulis pending verification, dia tak boleh klik apa-apa. Siapa yang dah buat sehari, 2 hari, 3 hari sedang menunggu postcard tiba. Sehingga hari itu tiba, ni cikgu buka akaun lain, dia ada tulis pending verification, ada tulis enter verification code. So dekat sini buka postcard itu, mulakan dengan bismillah dan masukkan nombor kod itu. Masukkan nombor kod, kemudian nanti klik verify. Apa kelebihan verify? Kelebihan verify, siapa yang verify barulah Google publish. Selagi kita belum verify, kita tidak dipublish. Publish ni siarkan. Okey, so cikgu, saya ke arah nak naik nombor 1 dekat Google lah ni. Ya tuan-puan sedang menuju ke arah dia. Macam Syara ialah seorang peguam hartanah di Bangi. Jadi Syara kena make sure orang cari peguam. Syara kan ada 3 tadi, satu brand, Tuan Syahra, Izzat dan Isyan kan. Kedua ialah servis. Apa servis Syara? Peguam hartanah Bangi. Tadi kan kita SEO lokal maksudnya kena sebut Bangi, Kajang. Ketiga ialah apa yang masalah Syara selesaikan. Contohnya nak buat dokumen rumah ataupun nak sewa beli, macam itulah. Okey, so sekarang kita nak pergi, cikgu nak tuan-puan pergi dekat bahagian info, INFO.
tab yang ketiga ni. So bila dah pergi tab yang ketiga, okey, bila kita dah belajar, sambil tu boleh tak tuan-puan terus tinggalkan siapa yang belum share. Cik Su nampak tau ni, siapa yang dia tak share, dia tak ada topi sharer. Cik Su nampak. Oh, dia tak share lagi. Siapa yang dah share, dia akan ada topi sharer. Bukan topi lah, dia tulis kat atas nama tuan-puan tu. Jadi Cik Su nampaklah tuan-puan sudah pun menge-share. Ada Tuan Zul tanya, Cik Su jawab kat sini, dulu staff buat nak take over macam mana. Okey, tak kisah siapa buat. Yelah, kadang-kadang Cik Su pun sama, husband buat, staff buat. Kita juga kena concern, kena tahu email apa yang digunakan. Biasanya staff akan guna email office lah biasanya. So kita kena guna email office tu dan kita klik dekat username email tu dan juga password email, masuk Google My Business. Sepatutnya kita boleh masuk dah. Bila kita jadi staff, kita jarang nak buat yang urusan bisnes guna email kita kan. Jadi sepatutnya masih selamat lah Tuan Zul. Tuan Zul ni dia ada spa dekat Bangi. Boleh buat manicure, pedicure. Lepas ni Cik Su live. Berkilat-kilat lah kuku Cik Su ni. Duduk rumah goreng ikan. Taklah, sebenarnya goreng ikan pun bubuh pakai sudu kan. Nanti lepas PKP kan. Okey, so tuan-puan tinggalkan soalan, tak tinggalkan jawapan boleh. Cik Su boleh tinggal soalan je ke jawapan boleh. Boleh tinggalkan jawapan sebab sekarang kita nak masuk dekat info. Okey. Dekat info ni, dia ada banyak tau. Ni Cik Su punya baru buat dengan tuan-puan tadi. Luna Talks ni turun bawah. Ada nombor telefon, ada website. Cik Su nak minta tuan pergi dekat business description. Cik Su besarkan sikit. Cik Su harap tuan-puan nampak business description. Business description. Okey, dekat sini business description ni tuan-puan kena menulis tau. Bukan sikit-sikit tulisan dia. Tulisan dia yang tuan-puan kena tulis 750 patah. Bagi orang yang jarang menulis, dia akan rasa macam banyaknya saya nak tulis apa ni bisnes saya. Spa, Bangi, itu je lah Cik Su. Construction, breastfeeding shop, itu je lah Cik Su. Banyak boleh tulis. Tak tahu, kita tak tahu nak tulis sebab kita belum tahu. Tak belajar lagi dengan Cik Su kan. Nanti dah belajar dengan Cik Su dah tahu. Macam mana nak tulis, sekarang buka satu Google lain Google lain. Maksudnya buka satu tab lain. So bila kita buka, cuba cari bisnes kita. Contoh kan Cik Su punya bisnes jual breast pump. Jadi Cik Su nak fikir orang type apa Selalu kalau siapa yang pernah belajar dalam kelas Cik Su Google Trend, boleh cari dekat Google Trend. Orang cari breast pump atau pump susu. Tapi sekarang Cik Su tak masuk kat Google Trend lah Cik Su cari breast pump. Tapi bila Cik Su cari dekat Google biasa ni, breast pump ni, dia akan tunjuk carian sebenarnya dia akan cuba match dengan carian di lokasi kita. Google dia akan try the best lah sebab kita bila kita connect internet, dia tahu pun daripada internet mana yang kita masuk kan. Okay, so bila kita cuba type mungkin siapa lagi yang ada bisnes Cik Su tengok sekejap. Jangan tak ada idea Izzah bisnes apa boleh tulis. Oh baik, dah salin nota. Nanti Syahra dan salin nota bolehlah share dengan kami dekat bahagian pembangunan usahawan ni. Semua orang, bukan semua orang lah, siapa yang nak tulis dia punya bisnes, apa keyword dia nak cari. Dia kena bayangkan customer ni bila type, dia nak type apa. Ada certain business dia berbentuk lokal macam Syahra tadilah, siapa tadi construction, mungkin dia berbentuk lokal sebab kita nak cari kontraktor yang dekat kan, ataupun spa berbentuk lokal. Tapi spa lokal ni maksudnya kawasan itu. Tapi mobile kita boleh macam spa mobile. Siapa lagi yang buat bisnes kat sini? Nama Cik Su ni jadi sikit pula. Yang kosmetik Nora boleh dipostkan. Jadi bila boleh dipostkan, dia boleh pergi lebih luas. Macam Cik Su punya breast pump ni kan. Okay, dekat sini dia tulis orang banyak cari breast pump Malaysia review. Perkataan breast pump Malaysia review ni Cik Su kena tulis dalam description ni. Tapi janganlah terus tulislah macam ni. Luna Talks ni Cik Su lah tuan-puan tulis ayat tuan-puan. Merupakan sebuah perniagaan yang nak matching dengan ayat tadi. Apa ayat dia? Breast pump yang menjual pump susu ataupun breast pump. Ini Cik Su tak sentuh daripada segi bahasa bahasa
kalau cikgu cubalah sebaik mungkin menulis dalam bahasa Melayu, kemudian kita bolehlah kod tulis kat tepi tu bahasa Inggeris kan. So kita nak bubuh dalam kurungan ke, kalau boleh italic kita italickan lah. Kami juga menulis tentang cikgu nak ayat tadi, lupalah orang tua nak copy tak boleh. Breast Pump Malaysia Review, Breast Pump Malaysia Review. Breast pump, dia jauh. Breast tu jauh, pump tu jauh. Di laman web. Okey, kalau tuan-puan dapat tangkap, tuan-puan akan tengok, cikgu bubuh sebiji ayat orang cari tu, bubuh dalam tulisan cikgu. Betul tuan-puan, cikgu tak reka ayat ni, dan cikgu pun nampak dia jauhkan breast dengan pump tu, jadi cikgu kena jauhkan sebab itu yang orang type. Ada lagi dia kata review breast pump yang bagus. Nak tuliskan, jangan risau jika ibu hamil mencari review breast pump yang bagus. Kami akan cuba membantu. Okey, kalau tuan-puan, cikgu rasa tuan-puan dah dapat tangkap dah. Cikgu ambil ayat ni, review breast pump yang bagus. Cikgu dapati breast dengan pump ni pun dia jauhkan. Jadi tuan-puan kena jauhkan juga. Jangan risau. So kalau tak dapat 750 lagi, 235 patah cukuplah dulu kan. Apply. Okey, siapa yang dapat point ni? Maksudnya, saya faham. Type je kat Google apa orang cari. Tulis sebiji-sebiji yang mana ada kaitan contohnya spektra breast pump cikgu dah tak ada dah sekarang, jadi cikgu dah tak tulislah dalam cikgu punya description tadi. Siapa yang faham apa kuis cikgu nak tulis cikgu tulis macam ni lah, kuis keempat. Itu dekat mana, ini apa benda nama dia ni, kalau ni apa benda cikgu nama dia, nama dia ialah Google Search Related. Jadi kuis cikgu ialah apakah, namakan tempat melihat bagaimana prospek lah mencari produk kita. Dan di mana, sebab dia senang, cikgu nak tanya di manakah kita patut tulis perkataan itu atau ayat itu. Okey, tu kuis 4. Bagaimana nak tengok prospek tu, tempat dia kat mana, Google apa benda nama dia tadi, dan kat mana pula, terbalik cikgu punya ayat, di mana kita patut tulis, dekat mana, dalam Google My Business, tapi dekat mana. Okey, so dah jawab. Ada lagi kuis 5 ni susah sikit. Kuis 5. Bolehkah saya isi perkataan lain di tengah-tengah perkataan yang prospek ramai cari? Okey, boleh tak? Contohnya, Syara, cikgu tak buat lah kan, tapi cikgu bagi contoh Syara lah kat sini kan, dia cari peguam hartanah Bangi kan. Kita carilah nanti kita bagi contoh-contoh, kita cikgu salah pula, kena sama nanti tak? Taklah mengusik Bangi okey. So peguam hartanah Bangi kita cari-cari turun bawah, peguam LPPSA terbaik, khidmat peguam sivil, kos upah. Ini semua yang orang banyak carilah So kalau kat sini tak ada kaitan dengan kita, kita jangan tulis. Peguam hartanah Seremban, cikgu saya tak kenal, tak payahlah tulis senarai peguam berdaftar, kalau kita ada kita tulis. So saya tahu ni cikgu, peguam LPPSA terbaik. Kami memang terbaik cikgu, tapi boleh tak saya nak tulis Tuan Syahra Izzat dan Izzian merupakan peguam, saya nak tambah kat sini, peguam comel LPPSA terbaik. Boleh? So jawab soalan kat kuis, yang ni cikgu tak jawab, boleh ke tak? Boleh tak saya nak tambah khidmat, kalau saya ada peguam sivil tapi saya nak tambah kat sini, Tuan Syahra Izzat dan Izzian memberikan khidmat terbaik, tengah-tengah ni, khidmat terbaik peguam, nak tambah, boleh tak saya tambah nanti tuan-puan jawab boleh ke tak okey. Kemudian cikgu sudah nak pergi janji yang ketiga, lagi 4 minit, mungkin cikgu akan ambil lagi dalam 5 minit terawal, maksudnya sebelah 5 minit, sebab tadi awal-awal tadi bila cikgu mencari output
output untuk cikgu publishkan kan, dekat situ yang tak jumpa output dia. Tapi setelah berjumpa jalan yang benar dan lepas pukul 11, walaupun cikgu godik waktu tu pukul 10.40 cikgu mula kan. Okey, mari kita teruskan yang terakhir dah akhir dah pandai dah. Sampai dekat info, nanti kena isi semua. Gambar staff, semua kena bubuh. Produk, semua kena isi. Produk ni dekat atas ni, produk. Tapi hari ni cikgu tak tunjuk lah, tuan-puan nanti boleh explore. Tapi cikgu nak tunjuk dekat website. Okey, bila tuan-puan first time tu maksudnya baru start lah, macam cikgu dia fancy lah, dia ada get started kan. Punyalah lawa dia tunjuk sebab dia nak bagi kita ni pandai. Okey, siapa yang dah kali kedua atau kali ketiga, lah saya punya dah tak keluar dah comel-comel macam tu kan. Tak apa, tak penting sangat pun. Yang itu yang penting kita tahu apa kita nak isi. Okey, get started. Okey, dekat sini apa yang kita perlu tahu, pergi dekat gambar apa nama gambar ni? Gambar ni tempat cat. Pilih theme. Theme ni maksud dia tema lah So tema ni tak banyak lah, sikit je pun. Jadi cikgu rasa tuan-puan akan cepatlah jumpa jalan yang benar. Tema yang benar. Yang susah ni kalau tema tu banyak, cantik-cantik, semua cantik pun tapi tak tahu nak mana satu kan. Kemudian pergi dekat teks. Bawah dia dekat edit. Bukan teks, edit. Okay, kita baru klik, dia dah tunjuk dah. Dia ajak publish kan. Nanti dulu, jangan publish dulu Jangan risau dengan Google My Business ni. Kita buat dia. Pergi dekat, ada dekat atas ni ada button. Tukarkan button ni jadi WhatsApp. WhatsApp, maksudnya message us. So, bila orang masuk, dia akan WhatsApp nombor ni. Siapa yang ada website, maksudnya cikgu saya dah ada website, perlu ke saya buat ni? Perlu, sebab ini untuk collect review. Macam landing page. Cikgu, saya tak ada lagi. Boleh tak saya gunakan website ni sepenuhnya? Jangan. Just update. Tapi jangan update banyak-banyak. Nanti kalau cikgu ada kelas yang seterusnya. Kalau kelas nak belajar lagi, nak 6 jam. Ni tak sampai sejam kan? So 6 jam. Boleh daftar dekat surayaali.com. So kat situ, siapa yang first time datang, dia percumalah. Kali kedua baru ada bayaran. Dia boleh datang, dia boleh dia boleh recharge dan dia boleh tahu apa yang cikgu kata jangan guna sepenuhnya tu. Ada lagi tahulah, tapi it is good to have it. Jangan sampai tak ada langsung Siapa tadi yang description baby store, tak nak lah cikgu nak. So cikgu sebenarnya breastfeeding shop. Sebab cikgu ada breast pump dan juga cikgu ada milk booster untuk banyakkan susu ibu. So boleh edit. Bila tuan-puan edit, any changes yang dekat tengah ni dia akan reflect kat belah kanan ni Okey, summary header. Tuan-puan cuba je try tulis about us contohnya kan, ataupun about Lunatops contohnya. So bila kita tulis, kita akan tengok belah kanan ni, scroll, kita akan dapati dia berada dekat mana Sebab kadang-kadang orang kata ni apa cikgu ni apa. So bila tuan-puan test sendiri baru nampak dia keluar kat mana Kemudian write je dulu. Write. Photos. Foto jika tuan-puan ada gambar, ambillah gambar itu dan juga masukkan. So dekat sini boleh add image. Lagi banyak gambar yang tuan-puan letak, lagi tinggi possibility untuk berada dekat first page Google Okey, so macam ni cikgu tak tunjukkanlah kepada tuan-puan macam mana nak. Cikgu try cek kalau ada gambar yang berkaitan dengan Lunatops, cikgu cuba masukkan Okey, ambil dekat, tapi dia kena dekat kita punya mesin tu lah. Maksudnya kalau kita guna handphone, gambar tu kena dekat handphone. Kalau kita guna komputer, gambar tu kena dekat komputer. So kita try lah cari, mungkin gambar cikgu banyak dekat drive, tak banyak yang dekat sini, tapi cikgu cuba cari gambar especially yang berkaitan dengan Lunatops. Okay, so cikgu tak ada lah gambar kat sini. Cikgu tunjuk je lah pada tuan-puan Contohlah satu, cikgu update gambar cikgu dalam paper hari tu. Hari Isnin hari tu. Ini. Cikgu pun update nak bagi contoh kan. Okey, nanti cikgu tanya kuis nak naik page nombor 1 Google ataupun nak berada dalam Google My Business, nombor 1 tuan-puan kena ada banyak gambar. Banyak gambar yang tuan-puan update. Kalau boleh jangan gambar siapa-siapa, gambar team member ramai-ramai, gambar
kedai, siapa ada kedai gambar kita masuk paper. Cikgu try tak boleh pula gambar cikgu masuk paper tu. Tak tahulah cikgu yang besar ke ataupun gambar tu besar ke kan. Dia tak ada keluar pula any notification. Tuan-tuan cubalah, cikgu rasa gambar tu panjang ke. Tak dapat lah tuan-puan, cikgu tak dapat. Tapi kalau tuan-puan dapat, subhanallah, dia tak keluar any notification. Jadi cikgu ingat pun tak keluar. So ni sebenarnya Lunatops punya, tapi cikgu tumpang buku gambar cikgu. Sebenarnya patutnya cikgu letak gambar cikgu lah tapi cikgu letak. Okey, dah sudah untuk contoh. Kalau nak delete, boleh klik delete. Boleh klik kat foto sebelah tepi ni, boleh delete nanti Okey. Sebelum kita publish, kita ada gambar pen tau kat sini. Gambar pen ni tuan-puan klik dan tuan-puan boleh edit URL. URL ni Uniform Resource Location. Maksudnya dalam satu dunia ni, satu website ni je yang nama dia macam ni. Jadi cikgu nak lunatops.business.site tak boleh. Site ni dah invalid dia katakan. Invalid maksudnya orang lain dah pakai. Dia cakap invalid kan. So tak boleh pakai lah. Ambil yang lain. So contohlah kita nak Lunatops Malaysia. Contoh ni kita buatlah Lunatops. Bukan Lunatops tuan-puan, nama tuan-puan lah. Kalau boleh dia tak boleh space tau. Tak boleh. Saya nak jauh sikit lah macam style je. Tak boleh. Kena rapat ataupun dash. Dash ni sengkang Okey. Siapa yang nak rapat pun boleh, siapa nak dash pun boleh. Kemudian klik change. Bila klik change, dia kat sini akan bertukar lah. Kemudian publish. Okey, publish. Dah dia kata okey, you are on the web. Walaupun kita belum verify, kita tetap boleh beri link kita ni kepada customer ataupun prospek. Cuma dia boleh tengok je lah. Dia nampaklah gambar kita. Kalau kita nak tambah-tambah tulisan, dia nampak lah. Cuma dia tak nampak apa yang kita perlukan. Sebenarnya objektif dia, cikgu nak buat apa? Cikgu nak tuan-puan ada macam ni. Cikgu bagi satu Inilah cikgu punya LunaWorks, iaitu bisnes mengajar. Kan cikgu mengajar online marketing. So LunaWorks ni cikgu dah buat dah sebiji. Cikgu ikut step tadi tu sampai siap website. Jadi macam cikgu kata tadi, kalau tuan-puan ada website ni, jangan risau. Cikgu hari-hari kena update ke? Tak. Tuan-puan update macam ni. Cikgu update 3 je. 1, 2, 3. Gambar masuk paper, gambar masuk naik pentas, gambar ada kelas. 3 je. Sebab kalau tuan-puan update 13, nanti orang kena scroll bawah. Theme ni maksudnya template untuk Google My Business ni tidaklah secantik website-website lain Jadi pilih yang paling important sahaja. Kemudian sebenarnya apa yang kita nak ialah bahagian ni. Kita nak orang nampak ada testimonial dan kita nak orang write a review. Jadi link tadi tu sebenarnya tuan-puan kena bagi kepada customer yang dah guna servis tuan-puan, dah datang kelas, dah makan roti, siapa yang kedai roti, dah guna servis financial, dah minum green tea, dah guna servis per-accountan, semua servis kita minta dia tulis review di sini. So basically biasanya ramai orang dia akan nampak atau dia akan tahu bahagian ni dan dia akan klik write a review. Tapi kena ingat puan tinggalkan review ini linknya. Jadi kita cantik lah bila kata ini linknya, dia klik je dan dia boleh write a review. Oleh kerana cikgu sedang login menggunakan email lain. Jadi kan cikgu kata tadi Google My Business kalau boleh satu email kan. Jadi bila cikgu tadi daftar, cikgu masuk guna email lain. Sekarang dia ingat cikgu macam orang lain lah. Cikgu punya usahawan LunaWorks. Dia ingat cikgu orang lain. LunaWorks tu cikgu punya bisnes yang sama sebenarnya kan. Jadi bolehlah bubuh 5 bintang dan ceritalah pengalaman. Siapa nanti? Okay, cikgu ulang Ini step-step bila dah dapat okey. Cikgu cakap step yang sebelum dapat dululah Sebelum dapat postcard. Okey, sebelum dapat postcard. Sebelum dapat postcard, pertama sekali tuan-puan kena isi lengkap tuan-puan punya info. Okey, boleh nombor 1 kena isi lengkap. Maksudnya pergi dekat Google My Business, pergi dekat info. Lengkap ni buka pukul berapa, tutup pukul berapa, kena buka. Kena isi lengkap sebelum dapat. Maksudnya esok boleh, lusa boleh. Sebelum lagi
14 hari lah, dia janji 14 hari tapi Cik Su punya pun dah dekat sebulan kan, belum sampai lagi. Nombor 1, isikan lengkap Google My Business kita. Itu pertama Okey, kedua, kena siapkan website tadi tu. Maksudnya kena siapkan website comel-comel lah, bubuh 3 gambar penting kan. Itu dua perkara. Satu, isikan lengkap. Kedua, kena isikan dalam kita punya website. So, dua perkara ni before postcard tiba. Bila postcard sampai, dah dapat ni postcard dekat tangan, apa yang tuan-puan kena buat? Postcard dah dapat. Nombor 1, login Google My Business. Maksudnya buka ni Google My Business, login. Tapi dalam postcard tu dia tak cakap email yang mana satu. Jadi tuan-puan kena ingat lah. Email apa aku pakai hari tu. Sebab tu senang, business ABC, email ABC kadang-kadang kita tulis kat buku pun kita tak ingat dah buku kita kat mana. Tulis dalam handphone pun tak ingat tulis kat mana kan. First sekali buka Google My Business. Kedua, pergi dekat home dan masukkan verify. Ingat kedua, verify tu masukkan kod, tekan verify. Ketiga, masuk kita punya website. Tadi dah siap website kan? Website, bukan website yang asal tu, bukan yang biasa tu. Ni website yang Google My Business tadi tu. Masuk, guna email lain. Masuk, type, guna email lain. Katalah Cik Su ni ABC. Cik Su masuk email XYZ dekat laptop. Buka Google, buka Google My Business. Buka website yang buat tadi tu, yang ada .business.site. Kena ingat dia punya link. Kalau tak ingat, letak dalam phone ke kan. Klik dan tinggalkan review. Maksudnya tak adalah nak tipu, tapi maksudnya tulis terbaik. Ataupun kadang-kadang orang tulis makanan di sini sedap-sedap. Maksudnya kita dah tulis review dulu. Sebab kalau tak ada first review, dia tak akan keluar review-review lain. Jadi maksudnya, Cik Su, saya ni belum lagi live, maksudnya belum lagi verify. Jadi orang tak boleh tinggal komen lah dekat saya. Tak boleh tinggal feedback. Tak boleh tuan-puan. Okay, so Cik Su dah hampir 12-10 minit. So masa Cik Su pun dah habis. Cik Su betul-betul berharap semua orang dapat. So tadi kuis kelima aku kan, kuis ke-6 tahu nombor berapa tak, nanti Cik Su tengok balik lepas ni. Kuis ke-6 ialah 2 perkara kena buat sebelum terima postcard. Okey. Kemudian kuis ke-7 ialah 3 perkara kena buat selepas terima postcard. Okey. So, dan seterusnya kita kena sentiasa bagi dekat bekas customer, pelanggan kita, link itu tadi tu. Kena ingat, kena tulis. Sebab tu tak boleh panjang-panjang. Tak boleh Luna Thoughts Malaysia, atau tak boleh Luna Works Online Marketing. Dia pandai buat Google SEO, Facebook .business.site. Jenuh lah macam tu kan. Walaupun orang tak type, maksudnya orang tak, nama apa tah website, orang tak type, orang klik. Tapi bila orang baca tu pun orang geram kan. Tapi kalau boleh pendek je, Tuan Syahra Izzat, macam tu lah, senang. Apa lagi, mobile business spa, pendek je supaya taklah panjang berjela. Nanti link tu panjang ni, link panjang ni memberikan orang rasa susah. Kita jangan bagi rasa orang susah. Dan memberikan link sebenarnya memberikan orang rasa senang. Sebab klik kat sini je ya puan, tapi link tu tak boleh panjang lah sebab orang pun akan automatik rasa susah. Lagilah susah kalau kita kata puan boleh tak masuk Luna Work, type je dekat Google. Dia pun jenuh lah, apa benda work dia cakap kan. Kalau kita suruh dia type dia lagi susah. Tulislah review ni nak type je kan. Apa work dia kata kan. Alah, type je, satgi jumpa. Dia pun cari, mana, nak apa, nak review. Ni punya kecilnya write review kan. Better kita bagi website kita, iaitu yang lunaworks.business.site tadi. Okay, so with that, Cik Su dah habis. So, bagi yang nak mengikuti, nak jawab kuis, nanti Cik Su scroll balik. Boleh terus sharekan, teruskan bersama bahagian pembangunan usahawan MARA untuk video-video yang lain. Kalau nak lagi Cik Su, nak lagi topik-topik, boleh tulis dekat sini. Mungkin nanti bahagian pembangunan usahawan, dia tahulah nak beri yang terbaik kan kepada usahawan. So, tinggalkan dekat sini. Dan ini adalah Facebook page Cik Su. So, boleh berada dekat sini dan juga Cik Su ada grup-grup untuk usahawan untuk belajar lagi online marketing. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi. Thank you bahagian pembangunan usahawan. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.